Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Cuma saya pelik pagi ni kenapa bawah ni tak ada banner Masjid Al-Muttaqin. Dia tak keluar ke, tak dikeluarkan ke macam mana? Tak tahulah admin ni kenapa. Baru betul. Nasib baik tak salah sebut tadi. Sikit lagi nak sebut masjid lain kan? Nanti marah pula adminnya. Okey, baru betul di sini. Ya, sila menyumbang ya kepada Masjid Al-Muttaqin. Dah letak dah di situ. Bank transfer, PayNow, sila ya. Alhamdulillah ada ruangan yang diberikan kepada kita ni untuk terus menjadi muslimah-muslimah yang bersedekah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah kita ada ramai di kalangan jemaah-jemaah kita yang turut serta bersama dengan kita, tidak kira sama ada di ruangan YouTube ya maupun di ruangan Facebook live kita ya pada pagi ini. Kita ada siapa di sana? Kita ada Puan Kak Fauziah kita. Kak Fauziah, Assalamualaikum. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah serta admin Masjid Al-Muttaqin. Yes, admin jangan lupa. Tak ada admin, tak adalah saya di sini. Okey, Kak Zah kita alhamdulillah. Yang pertama tadi Kak Siti Sophia kita tu. Situ jangan lupa. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama komen kepada kita. Ramai lagi yang situ. Tadi ada Nuri Cantik, ada Farida juga ada bersama kita, Kak Johara, Kak Az, Mazna, ramailah. Aslinda Rosli. saya nak baca banyak pula sini. Cik Ros pun ada. Cik Ros ni daripada Masjid Asyakirin ni jauh ya. Dari Asyakirin pergi Al-Muttaqin, hujung ke hujung. Baik, ni daripada ni Kak Rofiah ni binti Iksan kita daripada ruangan YouTube. Terima kasih. Salam Kak Rofiah. Kak Aisyah kita, Rozi, insya-Allah. Alhamdulillah dapat hadir. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ruang ya dan satu kesihatan lah, terutamanya kesihatan untuk kita mengikuti pengajian ya pada pagi ini. Okey, sebagaimana biasanya saya ingin minta kepada muslimah-muslimah yang kebiasaannya mengikuti kuliah kita ya di Masjid Al-Muttaqin, kita akan baca ataupun kita akan bincangkan hadis yang keberapa di muka surat yang keberapa. Silakan letak di ruangan komen. Syukur, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Ada jawapan daripada jemaah kita? Okey, Kak Azhar jawab apa di situ? Hadis ke-43, Faraid pembahagian warisan, muka surat 397. Okey, terima kasih Kak Azhar. Ada yang lain Kak Aisyah? Okey, Kak Aisyah 397. Hadis ke-43 ya sama sebagaimana Kak Zah. Ada tak yang lain? Dua orang saja hari ini. Okey, Farida. Okay. Hadis 43 Faraid. Senang. Dia ni malas. Dia malas. Faraid je senang. Bahagian warisan Faraid. Okey, baik. Betul lah ya, kita akan masuk kepada hadis yang ke-43 bertajuk pembahagian warisan iaitu faraid.
penting ya untuk saya ingatkan bahawa perbincangan pagi ini bukan kita nak belajar tentang faraid, nak bagi harta berapa, dia ni berapa, kalau mak saya meninggal dia berapa jangan, nanti jangan pula timbul-timbul soalan-soalan yang nak suruh saya kira, bukan begitu. So hadis ini sebenarnya ialah sebagai satu bentuk pengenalan tentang apakah itu ilmu faraid ya. Dan apakah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya tidak mahu membawa topik ini kepada perbincangan yang begitu tuntas sebab ilmu faraid ni kalau nak bincang ia memerlukan kepada kepakaran dan kita yang nak mengajar ilmu faraid ini mesti betul-betul pandai mengira tentang pembahagian ini mengikut kepada pembahagian-pembahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya tak naklah nanti kalau ingatkan nak ajar macam mana nak bagi duit tak ada, bukan begitu. Kita sebagai satu bentuk pengenalan tentang ilmu faraid supaya ia menjadi ilmu yang tidak kita lupakan dan sebagai peringatan kepada kita bahawa ilmu faraid ataupun cara pembahagian harta secara faraid ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama. Okey, perkara yang disyariatkan di dalam agama. Okey, baik, kita lihat kepada slide kita sebagaimana biasanya pada pagi ini. Betul, kita berada di muka surat 397, hadis 43, pembahagian harta warisan. Hadis kita pada pagi ini Muslimah, kita lihat di muka surat tersebut, hadisnya ringkas sahaja. Okey, hadisnya ringkas sahaja yang mana ia merupakan hadis dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an. Sebentar saya ni sebenarnya tak berapa sihat sangat pagi ni. Macam memaksa diri nak berbual. Kejap. Kejap. Okey. So suara lain kan? Kalau perasan lah, kalau biasa siapa yang ni suara saya macam dipaksakan untuk dikeluarkan. Okey, baik, kita lihat di sini Muslimah yang saya kasihi, kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an berkenaan faraid ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maksudnya Nabi kata kepada kita, Nabi ingatkan kepada kita, berikanlah harta pewarisan kepada tu sekali saja tersilap di situ. Berikanlah harta warisan kepada yang berhak terlebih dahulu. Jika masih ada baki, maka berikan kepada pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Okey, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya ringkas bukan? Baik, kita lihat sebelum itu kita lihat kepada penerangan yang bolehlah kita ambil berkenaan dengan maksud ilmu faraid. Mungkin ada antara kita yang belum lagi memahami tentang apakah itu ilmu faraid, yang dimaksudkan dengan faraid Baik, di sini saya tampilkan sedikit perbincangan yang boleh kita ambil sebagai maklumat tambahan untuk kita ni Muslimah supaya kita dapat memahami maksud faraid ini. Jadi saya berikan maksud faraid kepada dua bahagian, iaitu dari sudut bahasa dan syarak. Daripada sudut bahasa, faraid ini kita fahami sebagai ketetapan. Apa yang telah ditetapkan. Itu juga berdasarkan pada sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Maksudnya, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Jadi maksud faradtum di sini yang kita boleh fahami daripada perkataan faraid sebenarnya adalah apa yang telah ditetapkan. Ini daripada sudut bahasa. Bila kita merujuk maksud faraid daripada sudut syarak itu sendiri, kita boleh fahami ia sebagai bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada pewaris, iaitu bahagian harta yang telah ditetapkan
oleh syarak. Syarak ni maksudnya apa yang telah ditetapkan dalam agama kita kepada pewaris, iaitu ahli keluarga yang telah ditinggalkan oleh si mati. Ya, baik. Jadi kalau itu faraid saja maksudnya, tapi kalau kita nak lihat maksud daripada sudut yang menyeluruh, iaitu ilmu faraid itu sendiri bermaksud merupakan pengetahuan yang mendalam tentang pusaka, tentang harta pusaka, harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia di dalam agama kita, ya. Sebab tentang pembahagian ilmu faraid ini, ia hanya berlaku untuk penganut agama Islam. Jadi dalam agama kita ini, kita panggil ia sebagai ilmu pusaka, ilmu faraid, dan juga disebut sebagai ilmu kira-kira, ilmu matematik lah, okay? Yang membolehkan kita mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima oleh mereka yang berhak. Jadi kita ni nak berikan harta kepada pewaris ataupun orang-orang yang telah ditinggalkan oleh si mati itu tadi, berapa yang perlu diberikan. Ini semua kita panggil sebagai ilmu faraid. Dan ilmu faraid ada nama lain. Okay, di situ saya letakkan disebut juga sebagai ilmu mawaris. Ilmu mawaris ni maksudnya ilmu warisan lah. Ataupun disebut sebagai turath dan irth. Ia adalah kata nama bagi harta pusaka yang diwarisi daripada si mati. Jadi di samping kita fahami ataupun kita kenal faraid ini dengan nama ilmu faraid itu tadi kan, kita juga boleh sebut ia sebagai ilmu mawarith. So ini saya sebutkan sebagai maklumat tambahan kepada kita semua sebelum kita masuk kepada syarah hadis. Jadi saya harap jelas kepada kita semua tentang apa maksud faraid, apa maksud ilmu faraid, apa nama lain yang boleh kita sebut dengan untuk ilmu faraid ini. Jadi dalam hal ini ia bukan hanya tentang syarak itu terdapat di dalam Al-Quran, tetapi ia juga dari sudut bahasa terdapat dalam Al-Quran jugalah, yang mana kita sebut sebagai surah Al-Baqarah ayat 237 tadi yang telah saya bacakan. Okey, baik. Terus kita masuk kepada syarah hadis pada pagi ini. Syarah hadis ni ringkas sahaja. Saya pun tidak mahu membawa perbincangan tentang hadis ini dengan begitu panjang lebar. Cukuplah memadai dengan apa yang terdapat dalam kitab, dan nanti saya akan berikanlah sedikit info-info tambahan berkenaan dengan ilmu faraid yang mana boleh kita rujuk, boleh kita dapatkan untuk kita ambil tahu jika sekiranya berlakulah perkara-perkara yang memerlukan kepada pembahagian harta secara faraid ini. Baik, seterusnya kita lihat di sini tentang syarah hadis Muslimah boleh rujuk pada kitab kita, di bawah itu kita ada syarah hadis. Dan pertama sekali yang dijelaskan kepada kita ialah tentang maksud lafaz yang terdapat dalam hadis ini, iaitu alhiqul faraidha bi ahliha. Serahkan harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Sekarang Nabi SAW tadi Nabi sebutkan kepada kita bahawa hendaklah kita ni serahkan harta warisan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan di sini sebutkan kepada kita ada di kalangan para ulama mereka berbeza pendapat tentang lafaz maksud yang terdapat pada lafaz ini. Iaitu pertama, kalau kita lihat di sini ada kelompok itu ada di kalangan para ulama yang memahami maksud al-faraidha di situ dengan bahagian-bahagian wajib yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Jadi perenggan ataupun lafaz yang pertama yang terdapat dalam hadis kita pada pagi ini, maksudnya bila Nabi kata berikan ataupun serahkan harta warisan kepada yang berhak menerimanya, maksudnya di sini ialah bahagian wajib yang telah ditetapkan dalam kitab Allah, iaitu dalam Al-Quran. Sehingga maknanya adalah, jadi di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia pun memberikan satu kesimpulan pada maksud yang diberikan di awal itu tadi. Okay, tadi kita faham
Lafaz pertama yang terdapat di dalam hadis ini iaitu alhiqul faraidha bi ahliha, maksudnya serahkanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Kita fahami ia sebagai bahagian-bahagian yang wajib yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika dia nak memberikan satu kefahaman yang lebih jelas kepada kita, dia pun simpulkan begini, ya, untuk lafaz yang pertama itu tadi dia kata sehingga maknanya adalah berikanlah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan ukurannya itu kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah. Sedangkan apa-apa yang tersisa, itu belum masuk lagi. Berikanlah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan kadarnya kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi boleh kita fahami daripada perenggan yang pertama itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan nama-nama pewaris yang berhak untuk menerima harta warisan dengan kadar-kadar yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim itu tadi. Baik, jadi kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kebiasaannya para ulama menyebutkan mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim itu dipanggil sebagai Ashabul Furud. Ya, Ashabul Furud. Dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Jadi kita ada 3 tempat yang menceritakan ataupun yang membincangkan tentang pembahagian harta secara faraid ini. Ketiga-tiga ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa dan ketiga-tiganya adalah ayat yang bagi saya menjelaskan begitu terperinci tentang bagaimana pembahagian itu harus diberikan kepada si pewaris ini. Dan mana Allah sebutkan nama-nama mereka iaitu ibu, ayah, suami, isteri, anak, anak laki, anak perempuan, adik-beradik laki, adik-beradik perempuan, ya, semuanya ada disebutkan dalam ketiga-tiga ayat ini. Jadi saya harap nanti boleh dirujuk ya pada ayat-ayat tersebut. So kalau kita nak lihat, tadi saya try ya, saya harap boleh lah ya. Sebentar ya. Sekejap je. Okey, boleh. Apa ni, Ustaz Muslim boleh bantu saya untuk ni, buka sekejap. Okey, sila paparkan ayat ini di skrin. Baik. Jadi kita lihat di sini, ini surah An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, kita lihat di situ ada penerangan lah yang diberikan 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 ni ayatnya begitu panjang, sebab tu saya tidak letak di slide kan. Saya cuma letak sebagai point form di situ untuk muslimah-muslimah semuanya dapat rujuk ya dengan lebih lanjut pada ayat ini. Jadi kalau lihat ya di situ, di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pembahagian harta, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Okey, kalau kita lihat pada maksudnya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu. Untuk anak keturunan kita ni maksudnya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu Allah kata bahagian seorang anak lelaki minta maaf lah ya, saya tertekan button lainnya. Bahagian tadi ya, ni. Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan.
Jadi ini yang dipanggil sebagai ashabul furud, ya muslimah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang anak lelaki, anak perempuan dapat berapa. Kemudian ni kalau kita rujuk pada ayat yang berikutnya di sinilah yang disebutkan berkenaan dengan pembahagian harta itu, ada Allah sebutkan wali abawaihi, iaitu untuk kedua ibu ayah. Kalau ada anak berapa, kalau kita tak ada anak bila kita meninggal dunia, mak ayah kita dapat berapa, kalau kemudiannya bila kita ni ada adik-beradik berapa. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah letakkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana cara pembahagiannya. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga kalau kita rujuk pada ayat yang ke-12 tadi, ya, dalam slide Ustazah letak surah An-Nisa pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. So bila kita rujuk pada ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apa bahagian yang diperoleh oleh para suami apabila isteri mereka meninggal dunia, dan Allah sebutkan suami dia akan dapat 1/2. Ni saya sebutkan sebagai contoh, ya, sebagai dalil untuk kita pegang lah, ya. Nanti boleh rujuk, ya, secara terperinci di Al-Quran ataupun kitab tafsir masing-masing. Jadi Allah sebutkan suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi kalau kita dengan suami kita, kita nikah, kemudian kita tidak memiliki anak, kemudian kita meninggal dunia, suami kita dapat half, 1/2. Okey. Tapi kalau kita ni ada anak, ni Allah sebutkan jika isteri-isteri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari hartanya. 1/4 daripada harta. Yang pentingnya saya nak sebutkan di sini, di dalam ayat-ayat ini Allah sebutkan penama ahli waris yang berhak untuk menerima harta yang telah ditinggalkan oleh si mati. Jadi di situ ada 3 tempat tadi saya sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 ini. Okey, kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-12 juga. Kemudian kita ada ayat yang ke-176 di sini, ayat yang terakhir sekali. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Di sini, ya. Kemudian Allah sebutkan mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Itu tentang pembahagian harta ni jugalah. Kemudian Allah pun sebutkan di sini inimruun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun. Ini disebut tentang pembahagian adik-beradik. Kan jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, mempunyai saudara perempuan, dia ada adik-beradik perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Jadi ini Allah sebutkan mana adik-beradik perempuan dapat berapa. Ada juga tadi, ya, pada ayat yang ke-12 Allah sebutkan adik-beradik perempuan yang seibu, yang tidak sebapa, berapa pula pembahagiannya. Okey, so kita fahamlah di sini bahawa di dalam Al-Quran, sebab tadi kan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, ya, tentang berikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran terlebih dahulu. Di situ ada ashabul furud yang tadi saya sebutkan. Jadi ashabul furud ini bila mereka diberikan, setelah diberikan kepada mereka itu dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik, kalau kita rujuk, ya, di slide tadi Ustazah ada sebutkan tentang satu rujukan yang mana kita boleh rujuklah di dalam website MUIS, ya, ada memberikan nama-nama ashabul furud yang telah senaraikan. Okey, sekali lagi, ya, Ustaz Muslim, saya harap dapat dikongsikan link ini kepada untuk semua melihatnya. Okey. So di dalam website MUIS ini kita lihat, ya, ada pembahagian yang telah disenaraikan untuk ashabul furud. So kalau kita lihat di sini, dia bagikan ada 2 bahagian. Quran ni ashabul furud ni, ni yang saya sebutkan tadi. So ni dalam bahasa Inggeris lah, ya. Jadi ini dia letakkan 12
Okay, ada husband, wife, mother, grandfather, grandmother hinggalah yang ke-12. So disebutkan ni, the above are regarded as primary highest with shares fixed by the Quran. So kita ada pembahagian-pembahagian ni sampai 12 pembahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi bila tadi Nabi sebutkan ni, Nabi kata di sini, tadi Nabi sebutkan alhiqul faraidha bi ahliha. Kalian serahkan harta ini kepada ahli-ahli yang berhak menerimanya. Maknanya yang 12 ini. Ini maksudnya ashabul furud. Sebab tu tadi ketika Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia jelaskan, dia jelaskan tentang maksudnya, dia kata apa? Berikan bahagian-bahagian yang telah ditetapkan ukurannya itu kadarnya kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah. Kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah, siapa yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 itu tadi, inilah yang telah disenaraikan. Okay, so PDF-nya boleh diperoleh, dimuat turunlah di website MUIS. Saya pun dah berikan link di slide kita tadi. Nanti boleh rujuk pada slide itu untuk dapatkan linknya. Nanti boleh dimuat turun dan boleh dirujuk secara penuh. Dan kalau kita nak lihat pada pembahagian-pembahagian itu, juga kita boleh lihat begini. Secara lebih jelasnya, secara lebih jelasnya boleh dirujuk pada kadar-kadar ni kan. Tadi dalam ayat Al-Quran Allah ada sebutkan tentang 1/2, 1/4, 1/8. Ni dalam Al-Quran Allah ada sebutkan dengan nama-nama tu tadi kan. Okey, so kalau kita rujuk di sini, kenapa saya rujuk pada website ini? Sebab ia mudah lah, sebab dia dah letakkan berapa pembahagian-pembahagian itu dengan keterangan-keterangan di sini. Kalau siapa yang berhak dapat half, kemudian 1/4, 1/2, 1/8, 2/3 kan, diterangkan di sini. Tentang anak perempuan si mati, cucu perempuan, anak lelaki si mati dan semuanya lah. Jadi diterangkan kepada kita pembahagian. Semua ini kadar-kadar ini yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Okay, kita tak buat-buat sendiri kadar-kadar ini Okay, Muslimah, setiap pembahagian ini itulah yang telah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dan kita ada satu istilah dipanggil sebagai asabah. Asabah ni maksudnya ialah orang yang mendapat baki daripada apa yang telah kita berikan kepada ahli waris tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu kebiasaannya mereka di kalangan lelaki. Okay, kebiasaannya lah. Dan saya tak nafikan ada asabah di kalangan wanita. Itu maknanya perlu lagi lah belajar dengan lebih terperinci masuk kepada kos faraid ni supaya lebih faham lagi. So kalau kita rujuk di sini kepada carta ahli waris, dijelaskan kepada kita bahawa terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki dan 10 ahli waris dari pihak perempuan. Disenaraikan kan berapa? Namun tidak semua yang disenaraikan ini dia akan dapat bahagian dia. Sebab kalau kita lihat pada penerangan di sini, dia kata ni, jika kesemua waris lelaki di atas wujud, maknanya semua masih hidup, takkan kita nak berikan kepada semua. Sebab kadang-kadang harta kita ni pun tak banyak mana. Okay? Jadi jika semua waris di atas wujud, maknanya masih hidup, maka hanya 3 orang sahaja yang layak. 3 orang saja yang layak untuk kita berikan. Itu bapa, anak lelaki dan suami. Okey, bapa, anak lelaki dan suami. Baik, seterusnya kita lihat kepada waris perempuan dan disebutkan juga kalau semua waris perempuan di atas itu masih hidup, hanya 5 orang yang layak. Disebutkan di sini anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, ibu, saudara perempuan seibu sebapa, isteri. Dijelaskanlah kepada kita. Dan dikata jika kesemua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup. Kalau semua ni masih hidup macam mana Ustazah? Takkan nak bagi semua ni? Okey. So kita yang berhak hanya 5 orang sahaja di sini. Okey, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami dan isteri. Maknanya adik-beradik, adik-beradik perempuan kita ni ataupun adik-beradik lelaki kita tidak mendapat bahagian mereka lah kerana
yang kelima-lima ini masih lagi ada dengan kita lah. Masa kita meninggal tu mereka ni masih hidup. Jadi maknanya kita tak kata, oi ramainya yang nak dapat ni, semua dapat ke? Susah. Tak. Kita lihat siapa yang lebih berhak untuk menerima di sini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu tadi. Okey, jadi begitulah yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Kita berikan dahulu kepada ashabul furud tadi. Dah faham ya ashabul furud itu siapa? Tadi Ustazah dah sebutkan, Ustazah dah nyatakan. Bakinya, barulah Nabi kata bakinya baru kita berikan kepada mereka yang tadilah kita sebut yang berhak, yang paling utama dari pihak lelaki. Dan kalau untuk konteks kita ya di Singapura Muslimah, berkenaan dengan harta warisan faraid ini dikendalikan oleh mahkamah syariah. Jadi kita perlu rujuk kepada yang pakar tentang hal ini. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal dunia, lalu kita tidak tahu untuk rujuk kepada pihak yang mana satu kan. Maka di sini saya ingin nyatakan sila rujuk kepada badan yang lebih berautoriti untuk menyelesaikan isu masalah atau apa-apa berkaitan dengan faraid ini, iaitu mahkamah syariah. Jadi pergi ke tempat yang betul supaya kita mendapatkan nasihat yang betul tentang perkara ini. Dan kalau kita nak lihat di sini, di website Mahkamah Syariah ada membantulah bagaimana pembahagian harta itu boleh diberikan sebelum kita merujuk kepada mereka. Jadi di sini boleh sila dikongsikan apa yang telah saya letakkan di situ. Ustaz Muslim silakan sekali lagi. Okey. Baik, Mahkamah Syariah ada letakkan satu kalkulator untuk kita kira-kira bagaimana pembahagian harta ini jika sekiranya berlaku kematian dan ada harta yang kita tak reti ataupun kita tak faham bagaimana nak dimuatkan ataupun nak diberikan kepada ahli waris. Jadi diberikan kepada kita dengan satu borang lah ni untuk kita isi kan, dan lepas kita isi tu di situ dia akan kekelip, dia akan kirakan berapa yang berhak diperoleh oleh ahli waris itu. Okay, contohlah saya nak kata mungkinlah kita letak di sini nama ni optional lah, nak letak boleh tak, nak letak boleh, ni kita panggil sebagai try je lah ya. Okay, contoh saya perempuan saya female. Okay, saya mazhab Syafi'i, kemudian saya tidak ada anak, saya nak pergi kepada ashabul furud itu saja tadi. Jadi ayah pun saya sudah tidak ada, yang saya ada adalah 2 adik-beradik lelaki. Okey, saya letak 2 di sini. Kemudian nanti ni boleh check lah siapa half brother same father, half brother same mother. So di situ nanti boleh lah. So husband tak ada, Ustazah Sakinah tak ada husband. Kalau dia meninggal dunia, husband tak ada bahagian. Jadi kita lihat kepada pewaris wanita di sini yang perempuan, saya tidak ada adik-beradik perempuan, saya ada ibu, seorang ibu. Jadi kita boleh kira pembahagiannya berapa. Oh, dia tak bagi, kenapa? apa masalah di situ? Sekali lagi lah buat ni. Okay, result dia. So di situ kan abang, adik, tadi saya ada sebutkan, saya ada 2 adik-beradik lelaki, okay. Brother 1, brother 2. Kita panggil mereka ini sebagai asabah. Setelah ibu saya, mother, diberikan 1/6 daripada harta saya setelah saya meninggal dunia. Ini macam persediaan Ustazah Sakinah ni. Yalah kita pun tak tahu bila kita meninggal. Jadi setelah ibu kita diberikan 1/6 daripada harta kita, kita ada 2 adik-beradik lelaki, maka mereka berdua akan mendapat baki daripada harta itu. Ini kita panggil sebagai asabah. Jadi asabah dia akan bagi 2 lah, 5. Begitu keadaannya. So ini secara ini saya panggil sebagai panduan lah yang boleh kita gunakan untuk 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 mempermudahkan kalau sekiranya ada berlaku masalah. Namun ini cuma sebagai online trial sahaja. Dia katakan di situ kan. Jadi apapun kita perlu merujuk kepada yang lebih pakar bagi pembahagian harta itu untuk lebih memastikan. Contohnya kita merujuk terus langsung kepada Mahkamah Syariah Singapura bagi mendapatkan nasihat dan juga untuk mendapatkan satu
proses yang kita kata ada hitam putihnya lah. Jadi di situ nanti Mahkamah Syariah akan keluarkan surat, akan letakkan nama penama yang berhak ya untuk mendapatkan harta warisan itu. Jadi tidak bergaduh. Ini tujuannya supaya tidak bergaduh bila ia ada kuasa mahkamah yang telah menentukan. Tapi mahkamah tetap akan mengikut kepada apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Begitu keadaannya. Okey, baik. Stop. Baik, kita berbalik ya Muslimah kepada slide kita pada pagi ini. So, kita lihat di sini. Tadi pun saya dah nyatakan ya tentang rujukan-rujukan lanjut berkenaan dengan brosur yang terdapat pada website MUIS tadi tentang siapakah ashabul furud. Kita ada 12 tadi yang telah disenaraikan dalam brosur tersebut. Nanti boleh refer pada brosur itu, saya dah berikan rujukan lanjut di sini. So boleh take note laman web ini, kemudian bolehlah nanti pergi ke sana untuk lihat dengan lebih lanjut, untuk baca lagi dengan lebih detail tentang pembahagian-pembahagian tersebut. Okay, so tadi dah berikan kalkulator tu, nak try mungkin kita pun nak tahu juga nanti berapalah adik kita dapat, abang kita dapat kan, kalau kita meninggal dunia suami kita dapat berapa, anak kita dapat berapa, begitulah keadaannya. Bolehlah juga nak cuba pada kalkulator yang telah saya berikan itu tadi. Yang penting di sini dalam hadis Nabi SAW itu tadi, Nabi SAW ingatkan kepada kita, pertama sekali bila berlaku kematian itu tadi berkenaan dengan harta pembahagian warisan, yang perlu kita berikan tadi ialah kepada ahli yang berhak yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, atau dengan kata lain kita panggil mereka sebagai ashabul furud, yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 11, 12 hingga ke 176. Setelah itu baru tadi Nabi kata berikan kepada mereka. Setelah kita dah berikan tadi kan kepada mereka tu, maksud kepada ashabul furud tadi, baki harta berhak ke atas yang paling utama dari pihak lelaki. Maksud paling utama ialah yang paling dekat, iaitu saudara mara lelaki yang paling dekat dipanggil di kalangan asabah, yang kita panggil mereka di kalangan asabah. Baik, kalau nak lebih jelas lagi, saya rujuk kembali kepada brosur yang tadi yang kita tunjukkan kepada jemaah. Okey, wait kita lihat kembali brosur tu tadi, jadi nampak lebih jelas. Dia begini Muslimah, bila kita dah berikan tadi kepada ashabul furud, okey, dah berikan kepada ashabul furud, tadi Nabi kata apa? Baru berikan kepada bahagian yang bakinya kan? Bakinya tu tadi baru berikan kepada waris lelaki yang paling dekat. Baik, cuba lihat di bahagian yang sebelah sini. Sini kan? Di sini sendiri dah sebutkan sebagai asabah. Tadi ashabul furud. Kita berikan kepada yang bahagian sini dahulu, ashabul furud. Setelah itu bakinya Nabi kata tadi kan, berikan kepada asabah. Yang kita utamakan terlebih dahulu ialah mereka yang paling dekat nasabnya di kalangan lelaki. So, kita lihat male di sini yang dipanggil sebagai asabah bin nafs, iaitu anak lelaki, son, father, brother, uncle. So, kita ada 4 yang dipanggil sebagai asabah yang paling dekat, okey, di kalangan lelaki. So, ini yang Nabi SAW maksudkan. Setelah diberikan kepada ashabul furud, ada baki harta tu kan, baki harta itu barulah diberikan kepada bahagian lelaki yang paling aula tadi. Fali aula rajulin zakarin, fama abqatil faraidu fali aula rajulin zakarin. Nabi sebutkan dalam hadis kita pada pagi ini, Nabi kata berikan yang sisa itu, yang baki itu, pembahagian wajib tersebut, maka itu adalah yang paling utama pada pihak lelaki. Siapakah mereka? Iaitu nasab yang paling dekat dengan kita di kalangan lelaki, yang telah juga disenaraikan dalam brosur inilah. Okey, so pertama sekali lihat di bahagian ini, baru boleh pergi rujuk kepada yang berikutnya. Begitulah keadaannya. Tapi kalau sekiranya tidak ada, kalau tak ada kan, kata as none of this exists, the balance falls to Baitul Mal. Dia akan pergi kepada
Baitul Mal. Apa Baitul Mal? Okey, nanti boleh baca sendirilah ya. Sama-sama pun tak naklah ni, nanti kan dia jadi kos lain. So dia akan ni lah, so nanti MUIS pun dah ada yang telah dipertanggungjawabkan di sini untuk kita berikan kepada Baitul Mal siapa dan sebagainya. Nanti boleh dirujuk kembali pada brosur ini. Yang penting yang bahagian ini, okey, di slide yang ke-6 di sini yang ada untuk kita fahami siapa ashabul furud dan siapakah yang dimaksudkan dengan asabah. Yang paling dekat di kalangan asabah itu siapa? Okay, so di sini bagi saya dia dapat memudahkan untuk kita lebih memahamilah hadis yang ada pada kitab kita ini. Jadi pembahagian telah diberikan. Ini semua berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ya, bukan saja-saja, bukan suka-suka ya nak bagi-bagi ya. Dia jangan kata ni siapa bagi ni, apa ni, tak boleh kata gitu. Jadi ini semua telah ditentukan dalam Al-Quran. Dan siapa bakinya kebiasaannya dalam Al-Quran tidak sebutkan. Jadi di sini kita letakkan. Maknanya hadis ini memberikan satu kelengkapan apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan baki. Okey, siapa bakinya? Di sini kita senaraikan di kalangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan itu setelah ashabul furud diberikan kepada mereka pewarisan tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita lihat ya pada kitab kita. Di dalam kitab kita ini yang tadi ya saya sebutkan muka surat 398, semua penerangan itu saya dah sebutkan pada penjelasan tadilah sebab saya tidak mahu baca di muka surat 398 kita ada perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Saya dah settlekan, saya dah selesaikan perbincangannya. Okey, tak apa, nanti boleh baca sendiri. Yang saya risaukan ialah kalau baca dia tak faham. Okey, sebab bila saya baca pun macam mana saya nak terangkan ya pada muslimah semuanya sebab dia ayatnya agak nak cakap ayat terombang-ambing tu boleh jugalah, boleh tahan terombang-ambing cara terjemahan tu kan. Jadi bagi saya terbaik saya jelaskan tadi kan dengan menunjukkan kepada carta menunjukkan kepada siapa ashabul furud, siapa asabah yang paling dekat dengan kita di kalangan pada sudut nasab tu kan tadi. Jadi lebih mudah. Sebab kalau kita baca ni kan di teks ini dia memang haywire lah. Benda ni pun dah memang menyakitkan kepala kan bila kita nak faham. Tapi di sini saya tinggalkan, namun tinggalkan tak bermakna tak jelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Saya harap dapat difahamilah sedikit ya apa yang telah saya tunjukkan berkenaan dengan pembahagian-pembahagian itu tadi. Okey, baik. Jadi di sini ya kesimpulan hadis kalau kita lihat pada muka surat 398 di perenggan yang terakhir sekali di situ ada disebutkan kepada kita tentang hadis apa yang dimaksudkan pada hadis kita untuk pagi ini. Baik. Nabi SAW ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Nabi menjelaskan kepada kita tentang satu keadaan yang mana untuk melengkapkan kaedah pemberian harta warisan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik, dalam Al-Quranul Karim tadi menyebutkan tentang nama-nama ashabul furud kan, tadi pun saya dah senaraikan nama-nama itu. Mungkin timbul kemusykilan pada diri kita. Dan yang tak disebutkan bagaimana, adakah mereka memiliki hak untuk harta kita? Sebab itu di sini Nabi SAW jelaskan dan Nabi tegaskan setelah diberikan kepada mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quran, baru kita pergi kepada bakinya. Dan di sini jelas kepada kita di dalam hadis ini menyebutkan tentang penjelasan baki harta warisan ia akan jatuh kepada siapa. Dan juga tadi kita dah sebutkan di kalangan asabah. Ya, di kalangan asabah ataupun lebih tepat terlebih dahulu ya kita lihat kepada keturunan yang di kalangan lelaki ni yang paling dekat dengan kita yang masih hidup. Diberikan kepada mereka. Tadi pun disebutkan kan ada apa ayah, ya, anak lelaki, pakcik, saudara lelaki dan seterusnya lah. Baik, jadi dia dikatakan kepada kita di sini, ia juga dalam hadis ini ya,
telah disebutkan di antara orang yang berhak dan juga menjelaskan apa-apa yang tersisa dari harta setelah diadakan pembahagian tersebut dari apa-apa yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran dari keadaan para ahli waris tersebut dan bahagian-bahagian mereka. Juga menjelaskan tata cara mewarisi oleh para asabah lain, iaitu yang tadilah asabah tadi kan yang dah saya tunjukkan senarainya, bagaimana mereka itu boleh mewarisi. Adakah semua baki ahli keluarga kita ni memang berhak untuk mewarisi? Dia mesti lihat siapa yang paling dekat kan, siapa yang paling inilah yang masih hidup, yang berada dalam keluarga kita ketika kita setelah kita mati. So kita lihat di sini dia juga menjelaskan tentang pewaris yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kerana tadi kalau kita senaraikan yang ada cuma 12. Ada juga yang sebut 10 kan. Kerana itulah difahami dengan perbezaan-perbezaan yang tersendirilah. Okay, so dalam Al-Quran cuma sebut 10, 12 begitu. Jadi adakah 12 itu sahaja yang berhak, yang baki ahli keluarga kita yang tidak disebutkan itu tak berhak untuk menerima? Maka dalam hadis ini Nabi telah jelaskan mereka ada haknya, namun terlebih dahulu ashabul furud diberikan harta, bakinya baru diberikan kepada mereka yang berhak. Siapa mereka yang berhak? Nabi pun sebutkan li aula rajulin dzakarin, iaitu di kalangan asabah tadi. Okay, di kalangan asabah tadi, yang paling utama dari pihak lelaki, maksud yang paling utama dari pihak lelaki ialah yang paling dekat dengan kita, iaitu contoh adik-beradik lelaki, ayah juga boleh dimasukkan dalam asabah lah. Kalau siapa yang belajar betul-betul tentang faraid ini, ayah kadang-kalanya boleh masuk kepada ashabul furud, boleh masuk kepada asabah. So dia ikutlah bagaimana pembahagian harta tu. Dia ada, sebab pembahagian harta ni dia ada banyak isu yang perlu dilihat. Sebab itu daripada awal tadi saya ingatkan perbincangan kita pada pagi ini bukan secara tuntas, hanya untuk surface saja, asas saja, basic saja. Yang penting kita tahu, at least kita tahu tentang siapa yang berhak, bagaimana pembahagian itu diberikan. Okay, kalau kita dalam konteks Singapura ni di mana untuk kita rujuk, at least kita tahu tentang hal tersebut. Namun untuk bincang siapa yang sepatutnya dapat asabah, siapa yang jadi asabah gini sebab perbincangannya panjang sangat, pembahagiannya juga boleh jadi complicated. Okay, kalau betul-betul lah dibincangkan. So kita tak nak pening-pening kepala untuk membincangkan tentang semua itu, cukup sekadar tentang apa yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, bakinya siapa yang peroleh, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang itu, adakah mereka berhak, masih lagi berhak, namun siapa yang lebih berhak, semuanya itu, inilah yang kita panggil sebagai hadis ini dia melengkapkan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim itu tadi. Baik, pengajaran daripada hadis ini ya muslimah, kita lihat begini. Ada hikmah pensyariatan yang boleh kita fahami daripada pembahagian harta secara faraid. Mungkin kita fahamlah tentang faraid ni, mungkin ada orang dia tidak puas hati, ada beberapa di kalangan masyarakat Islam juga yang tak berapa setuju, yang tak berapa suka dengan cara pembahagian ini. Yang penting beginilah bagi saya, inilah yang telah ditetapkan dalam agama kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang perlu kita tak boleh pertikaikan. Okay, so kalau berlaku isu-isu lain tu, itu belakang cerita. Maksudnya yang ini macam mana nak bagi, itu semua belakang cerita. Maknanya isu-isu lain tu kita serahkan kepada pihak yang berautoriti untuk selesaikan masalah tersebut. Cuma sekarang ni basicnya ialah keimanan kita, kepercayaan kita pada agama ini, dan antara yang wajib untuk kita imani, kita laksanakan dalam agama ini ialah faraid tersebut. Pembahagian harta mengikut apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim.
Okey, namun ada juga beberapa keadaan mengikut kepada konteks kan, contoh rumah secara joint tenancy, okey, wang yang wang CPF yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu kan, wang nominasi kan, nomination yang diletakkan dalam CPF itu, MUIS telah mengeluarkan irsyad dan fatwa berkenaan dengan hal tersebut. Maknanya hal-hal yang begini dikecualikan daripada hukum-hukum faraid. Maknanya itu ada berlaku. Tadi sebab tu saya kata ada isu-isu yang kita sebutkan sebagai perkara yang telah dikecualikan kerana melihat kepada konteks dan keadaan kita pada hari ini, keadaan kehidupan kita di Singapura khususnya. Namun secara asasnya yang paling basic yang perlu kita ada dalam hidup ini ialah sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita percaya tentang pembahagian secara faraid ini sebagai sesuatu yang wajib untuk diberikan. Untuk apa yang perlu diberikan tu tadi. Bukan kepada isu-isu yang sudah ditetapkan fatwanya lah, termasuk kepada rumah flat yang telah diletakkan sebagai joint tenancy tadi tak perlu diberikan untuk harta untuk dibagikan secara faraid. So di situ tidak boleh timbulkan persoalan, oh ya ni rumah ni suami dia dah meninggal dia kena bagi secara faraid. Tak perlu kita nak timbulkan isu-isu yang sedemikian. Kerana sudah ada fatwanya. Namun untuk perkara-perkara lain lah mungkin ya, untuk harta-harta duit lah yang ada kan. Sebab kalau nanti rujuk kepada brosur yang saya berikan itu juga telah diletakkan apa-apa perkara yang seharusnya diberikan secara faraid, apa yang tidak, sebab sudah dikeluarkan panduan berkenaan dengan isu-isu yang berlaku dalam kehidupan kita. Namun yang paling penting di sini saya nak bawa kita melihat kepada hikmah pensyariatan tentang hukum faraid ini. Okay, dalam agama kita kan, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita nikah, kita ada hukum hakam. Kita meninggal dunia, kita ada hukum hakam. Betul tak? Apa pun dalam kehidupan kita ini sebagai seorang Muslim, kita ada hukum hakam yang telah ditetapkan dalam syariat. Begitu juga berkenaan dengan pembahagian harta warisan. Ia adalah perkara yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dan juga Nabi SAW sebutkan tadi kan dalam hadis baginda sebagai satu bukti hujah kepada kita bahawa pembahagian harta secara faraid ini ada dalilnya, ada syariatnya, ada hukumnya. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi antara yang boleh kita ambil hikmahnya ialah dalam agama ini nak memastikan supaya bila ada harta yang ditinggalkan oleh si mati, ia bertukar tangan kepada yang berhak. Orang yang betul-betul berhak, kita berikan harta. Tak nak kita dah meninggal dunia kan tiba-tiba ahli keluarga kita tak dapat satu sen pun daripada apa yang telah kita usahakan selama ini, tapi sebaliknya orang lain yang mengambil harta itu. Ini ia tidak mahu berlaku sedemikianlah. Sebab itu dalam agama kita menetapkan tentang faraid. Kita lihat ashabul furud tadi kan, mak, ayah, suami, isteri, anak-anak, betul tak? Diutamakan untuk diberikan harta pewarisan itu. Supaya apa? Bukan orang ataupun ahli keluarga yang tiba-tiba jauh, dia ambillah harta kita. Dia ambil harta kita lalu dia biarkan yang wajib terima ni kan, dia biarkan yang wajib terima ni, yang sepatutnya terima ni, yang berhak terima ni tak dapat satu pun daripada pembahagian itu. Ataupun daripada apa yang telah ditinggalkan oleh si mati. Jadi ini antara perkara yang perlu kita fahami lah. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan perkara ini? Supaya yang berhak mendapat apa yang seharusnya mereka dapat. Jadi yang tak berhak tu jangan kacau harta orang lain. Ya, begitu keadaannya. Mungkin orang luar tu maksudnya dia bukan daripada family members kita, dia pula yang ambil harta kita setelah kita meninggal dunia. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu kan. So keadaan-keadaan yang beginilah memerlukan kepada pembahagian harta secara faraid. Baik, seterusnya di sini ya, pembahagian harta ini juga ialah untuk merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga. Ni maksudnya ialah bagaimana
keadaan ataupun kehidupan ahli keluarga yang telah ditinggalkan oleh si mati. Bila ada harta ni kan, maknanya bila ada wang ataupun harta peninggalan, maknanya ahli keluarga yang ditinggalkan, mereka ni ada uh, ada duit lah senang kata nak takut kasar ayat tu, tapi itu yang sepatutnya. Ada harta, ada kewangan ni yang boleh mereka gunakan untuk survive untuk beberapa keadaan lah, ataupun untuk beberapa waktu bagi meneruskan kehidupan mereka apabila orang yang meninggal dunia itu dia memiliki harta. Mungkin suami, suami meninggal dunia, kemudian isteri ni bagaimana bila ada harta, kan bila ada harta warisan diberikan, maknanya ada bahagian untuk isteri. So isteri ni dia dapat survive menggunakan harta tersebut. Begitu juga dengan anak-anak yang ditinggalkan. Sedemikian. Okey, baik. Dan juga untuk memelihara hubungan silaturahim setelah kematian. Jadi bila kita ni ada harta, kita tinggalkan untuk ahli keluarga kita, itu kita panggil sebagai kesinambungan lah, meneruskan hubungan silaturahim yang ada antara kita dengan ahli keluarga kita. Maknanya mereka ini masih lagilah kita lihat walaupun sudah berpisah di dunia, maknanya sudah tidak ada jasad kita di dunia, tetapi ada harta warisan yang kita tinggalkan sebagai sesuatu tali yang mengikat hubungan kekeluargaan yang ada antara kita dan mereka yang masih lagi hidup. Jadi ini kita sebut sebagai hikmah lah pensyariatan mengapa harta secara faraid ini terdapat dalam agama kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Wallahu a'lam bisawab lah Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini sedikit sebanyak mendapat manfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan saya amat berharap mudah-mudahan apa yang kita bincangkan walaupun ringkas untuk pagi ini memberikan kepada kita dengan satu pencerahan betapa pentingnya perkara ini dan tak boleh untuk kita abaikan ataupun pertikaikan kerana ia adalah hukum ataupun cara pembahagian yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Namun muslimah, kalau sekiranya nak belajar lagi secara tuntas, secara terperinci, saya amat mengalu-alukan, saya amat menganjurkanlah kerana ia adalah ilmu yang amat penting sebagai ilmu alat kita untuk kita fahami, mungkin berlaku di kalangan ahli keluarga kita. Bolehlah cuba lagi cari kelas, cari kos-kos yang mengajarkan ilmu ini. Sebab saya bukan di kalangan ahlinya, tapi di sini saya berikan sebagai asas sahaja. So merujuk kepada yang lebih ahli, yang lebih berkemahiran dalam ilmu faraid di kalangan asatizah kita. Dan mudah-mudahan mereka akan dapat memberikan pencerahan yang lebih dalam hal pembahagian harta ini dan kita mendapat ilmu yang lebih mendalam. Jadi namun kalau sekiranya memang dah kadang-kadang ni lah orang kita kata tiba-tiba berlaku kan kematian dan kita pun takkanlah bila dah berlaku kematian baru dah sibuk nak belajar begitu orang katakan, baru dah sibuk nak buka buku macam mana nak bagi dah jumpa ustaz tu nak belajar kos sampai 6 sesi ke apa kan baru nak bagi harta, bukan begitu. Sebab tu tadi kita ada pihak yang berautoriti untuk membantu kita, contohnya Mahkamah Syariah Singapura, untuk membantu kita bagaimana cara pembahagian harta itu perlu diberikan kepada ahli waris yang berhak supaya tidak berlaku pergaduhan dalam keluarga berkenaan dengan harta. Saya amat faham sekali muslimah, kadang-kadang kita bila kita hidup ni biasanya orang ni tak berapa sangat nak ingat kita. Tapi bila kita dah meninggal, orang akan datang pada ahli keluarga kita untuk menuntut yang mana dulunya tu kan dia tak terfikir. So sebab itulah ia penting kita belajar, kita fahami tentang harta warisan ini supaya kita tahu hak kita bagaimana dan apa yang telah ditentukan untuk agama kita supaya tidak ada pihak-pihak yang cuba memanipulasi keadaan, cuba mengambil hak kita dan seterusnya. Okey, itu sahaja muslimah yang saya kasihi. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika sekiranya ada perkara-perkara yang tersilap ataupun salah pada perbincangan untuk pagi ini. Mudah-mudahan saya amat berharap, kerana sekali lagi saya kata ia bukan kepakaran saya, tapi secara
basicnya insya-Allah boleh untuk kita jelaskan kerana hadis ni pun hadis yang basic. So nak secara tuntas, sekali lagi saya tekankan sila. Sila rujuk kepada asatizah yang lebih pakar. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.